Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nar, atau kama qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, la nabiyya ba'da. Hadirin mata Allah Ta'ala sekalian, kita masuk hadis yang ke-31 daripada susunan matan Arba'in ataupun Arba'un An-Nawawiyah, iaitu hadis 40 Imam Nawawi. Meskipun tersohor dengan gelar dan nama hadis 40, tapi sebenarnya teksnya berjumlah 42 hadis di dalamnya. Itu kaedah ulama-ulama dulu, mereka genapkan saja. Baik. Tajuk bagi hadis ke-31 ini adalah dalam bahasa Melayu lah, zuhud terhadap dunia. Kerana ketika Imam Nawawi susun, dia tak letaklah tajuk tu, tapi ternyata setiap hadis ada tema ataupun pengajaran utamanya. Jadi hadisnya tidaklah terlalu panjang. An Abil Abbas Sahl bin Sa'd As-Sa'idi radhiyallahu anhu qala, daripada Abil Abbas Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu katanya, Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi ini nama yang antara sahabat yang Rasulullah tukar nama dia. Nama asal dia adalah Huznun ataupun sedih ataupun khusrun, iaitu berkaitan dengan satu perkara yang negatif lah. Tetapi kemudian Rasulullah SAW, sifat Islam itu, bila nama itu tidak molek, maka disunnahkan untuk ditukar kalau maknanya tidak balik. Tetapi jika maknanya bagus, tak ada masalah, maka tidak ada isu untuk dikekalkan dengan nama asal. Sebab tu sebahagian pandangan di Malaysia kita ni tak setuju apabila reverted Muslim, Chinese ke, Indian ke, tak kira lah, orang asal ke, bila mereka nak masuk Islam, kita paksa ataupun kita cadangkan mereka tukar nama. Itu menjadi standard dululah. Jadi nama, kalau nama tu nama yang dah berkonotasi Arab Islam tu, okey lagi. Jadi nama Melayu dah pula awang. Itu macam tak kena sikit lah. Jadi kalau nama dia elok dalam bahasa, dalam makna bahasa asal dia, kekalkan sahaja. Kekalkan sahaja. Sebab menjadi isu juga, antara yang menjadi isu kenapa non-Muslim di Malaysia ni, khususnya Chinese lah, orang Cina, mereka jadi sangat bermusuh, bukan bermusuh lah, mereka ialah apa, mana-mana pun. Jadi antaranya bila masuk Islam tukar nama, hilang nama keluarga. Tapi mereka lah, Firdaus Wong Wei Hong, dia letak juga nama asal tu. Maksudnya bagi setengah, tapi dalam kesedaran baru ni dah ada kesedaran bahawa tak perlu pun tukar. Kalau nama dalam asal, maksud kalau bahasa Cina ke bahasa Tamil mereka itu maksudnya elok, tak ada masalah. Melainkan namanya memang contohnya kalau orang Hindu, agama Hindu, orang Tamil, nama tu nama dewa mereka, tu kena ubahlah. Siva, tu nama Tuhan. Jadi kurang kenalah. Tu kalau nama-nama yang lebih umum dan seumpamanya. Tapi bagi orang asal sebagai contoh, kalau namanya Kuntum, tak ada masalah. Kuntum okey lah, tak ada masalah. Nama Mawar, nama Melo, biarlah. Tak perlu nak tukar jadi nama-nama Arab walaupun konotasi Islam itu. Baik. Dan tempoh hari kita dikejutkan dengan isu GISB, saya akan ulas sikit lah nanti. Tapi antara yang menarik adalah
isu perkahwinan ya. Kita duk pelik lah. Macam mana mereka ni dengan kerjanya lebih kurang begitu saja, berkhidmat pada jamaah, buat soya, buat buat roti, buat soya apa semua, tapi isteri 3, 4, anak 20, belah-belah 10, 15, 20. Nah, kita bini seorang, anak 5 pun Allah. Dah pening kepala dah. Jadi macam mana mereka boleh manage tu? Saya tertanya lah. Tanya orang lama lah. Dia kata memang jemaah makan minum mereka tak payah fikir. Ni seorang suami ni yang bini 3, anak 5, anak 10, 20 ni, makan minum bini-bini tak payah fikir dah. Bela api, bela air apa semua tak payah fikir belaka. Duduk asrama, isteri-isteri duduk asrama. Rumah macam asrama lah. Dan anak-anak pun hantar ke rumah kebajikan tu lah, rumah macam anak yatim tu, walaupun mak ayah ada. Jadi konsep mereka berkhidmat kepada jamaah pemimpin, tak ada hak untuk diri sendiri, dan sebagai balasan hal-hal yang asas dalam kehidupan tadi mereka tak payah fikir. Kita pun terpenuh, patutlah kita pun boleh lah gitu. Maksudnya kalau kita nak kepada benda tu, itulah sistemnya. Jadi tak payah fikir apa dah. Tak payah fikir berapa hari bulan masuk gaji, hari ni masuk lalu saja, esok habis dah. Tak payah fikir dah benda tu. Bela api, bela air, anak 5 orang nak bayar, tak payah. Makan minum pun tak payah fikir. Nampak? Jadi bagi setengah orang, inilah sistem yang sebenar. Nanti kita kaulah lah setakat mana betulkah tanggapan itulah sistem ekonomi Islam, itulah sistem kekeluargaan jemaah yang betul dan seumpamanya ya. Ternyata dahsyatlah, dahsyat benda-benda tu. Bila dibongkarkan satu persatu, kita dapati luar biasa dia punya dahsyat tu. Nanti kita kaulah sikit. Baik, dari Abil Abbas Sahal bin Sa'd As-Sa'idi radhiyallahu anhu qala jaa rajulun ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah dullani ala amalin idza amiltuhu ahabbani Allah wa ahbani an-nas faqala izhad fid dunya yuhibbaka Allah wazhad fima 'indan nasi yuhibbakan nas. Hadisun hasan rawahu Ibnu Majah wa ghairuhu bi asanid hasanatin. Baik, daripada Abu Abbas Sahal bin Sa'd As-Sa'idi radhiyallahu anhu katanya, datang seorang lelaki, tidak dinyatakan nama siapa tersebut lelaki itu, tapi confirmlah bila dia Muslim dan dia hidup zaman Rasulullah, jumpa Rasulullah, bertanya kepada Rasulullah, dia termasuk daripada kalangan sahabat, walaupun kita tak tahu nama wataknya ya. Jadi Sahal bin Sa'ad kata, maksudnya dia menyaksikan peristiwa tersebut. Seorang lelaki datang jumpa Rasulullah SAW, lantas dia berkata ataupun bertanya, wahai Rasulullah, tunjukkan kepada aku satu amalan yang apabila aku mengamalkannya, Allah akan mencintai aku dan manusia juga akan mencintai aku. Maksudnya, tunjukkan satu amalan yang apabila aku amalkannya, Allah pun suka, sayang, dan manusia pun suka dan sayang. Nabi SAW menjawab, hendaklah kamu berlaku zuhud di atas muka bumi. Az-zuhud, ataupun zahid. Zahid Amidi cerita lain. Az-zuhud, istilah zuhud dia pair dengan istilah ataupun konsep tazkiyatun nafs ataupun ar-riqaq. Zuhud maksudnya berasa cukup, bukan bermaksud menyerahkan diri. Kenapa ni mari kerja sini, orang nak bagi gaji 10,000, tak nak, saya nak 5,000. Kenapa? Zuhud. Tu bukan zuhud, tu tak cerdik namanya. Zuhud ni ada konsep yang, tapi antara konsep yang sebahagian daripada konsep yang disalahfahami dalam Islam adalah zuhud ini, yang kemudian membawa kepada banyak kesan yang tak baik pada agama Islam. Atas nama zuhud, kita pergi rumah seseorang, satu keluarga tak bersih, kotor, kita kata kenapa ni? Kami zuhud.
Itu bukan zuhud, itu pemalas namanya. Dan pelbagai lagi ya. Zuhud itu bermaksud bukan kena kotor apa semua ni, tidak. Bahkan adalah cerita-cerita sufi dulu ni, walaupun kita kurang setuju, banyak juga cerita-cerita hikmah yang boleh kita ambil pengajaran lah kalau tidak melampau ya. Antaranya pernah saya dengar sendiri tapi tak tahu tokoh mana, dia cerita lagu ni. Seorang anak murid ni setelah berpisah lama dengan guru dia, maksudnya ketika mereka berguru berjumpa tu di negara lain ke tempat lain ke macam mana, jadi tuan guru dia pun baliklah ke kampung halaman. Dia ni rindulah nak berjumpa tuan guru dia ni, seorang sufi. Maka dia pun pergilah ke kampung guru dia, guru sufi. Bila sampai tengok-tengok rumah kawan tu besar bukan main. Kalau hari ni dengan rumah besarnya, dengan keretanya apa semualah, terkejutlah dia. Tuan guru duk ajar kami supaya zuhud, cukup dengan dunia, jangan tertipu, jangan gurur dan seumpamanya. Tiba-tiba tuan guru pun enjoy. Tuan guru pun bukan main, lagu mana? Ni. Maka dalam cerita tersebut yang disampaikan kepada saya, dikatakan tuan guru dia kata, ni kamu salah faham ni. Saya fikir kalau anak murid dia salah faham, maksudnya guru ni salah ajar lah. Kalau dia guru yang baik, dia ajar, dia bagi kefahaman yang betul. Jadi apa berlaku adalah dia pun menerangkan dalam cerita anekdot ini, zuhud yang sebenar adalah bukanlah bermaksud kamu tak boleh cari harta cara halal, menjadi kaya dengan cara halal, berharta, senang dan seumpamanya, selagi mana patuh syariat tak ada masalah, dan tidak zalim pada orang lain, tidak ambil hak orang lain, tidak berlaku kecurangan, jenayah dan seumpamanya, maka dibenarkan dari sudut syarak dan dari sudut undang-undang. Silalah. Cuma yang dimaksudkan zuhud kalau tiba-tiba Allah Ta'ala ambil perkara tersebut, lucutkan daripada kita, maka bagaimana kita hadapi? Di situlah nak tahu zuhud tak zuhud. Saat kalau dulu orang kaya dulu dia banyak tanah, dia banyak, dan berkat tanah itu dibuatkan pertanian lah. Tiba-tiba sebagaimana kisah dalam Ashabul Kahfi, Sahibul Jannatain, pemilik dua kebun. Yang pada peringkat awal dia kata, ini semua hasil usahaku, tak ada kaitan dengan Allah. Tiba-tiba Allah Ta'ala uji dengan menghancurkan semua tanaman dia. Ketika itulah nak tahu zuhud tak zuhud. Saat teruji itu. Maksudnya begitu. Jadi bukan kata dari awal kita pilih tak nak dan seumpamanya. Tak, selagi mana benda tu halal, benda tu adalah patuh syariah, tidak zalim pada orang lain, tidak langgarlah undang-undang dan seumpamanya, tafadhal, itu usaha kita. Baik, maka katanya lagi, Rasulullah menjawab bila hamba Allah ni tanya, apa amalan yang kalau aku buat Allah suka, manusia suka? Maka Rasulullah jawab, apa dia? Izhad fid dunya yuhibbakallah. Jika kamu zuhud di dunia, maka Allah akan cintakan, sayang pada kamu. Wazhad fi ma indan nasi yuhibbakallah, yuhibbakan nas. Maka jika kamu zuhud, dan hendaklah kamu berlaku zuhud daripada apa yang berada di sisi manusia, maka manusia akan mencintai kamu. Riwayat Ibni Majah. Baik, kita tengok keterangan. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibni Majah. Dalam sanadnya ada Khalid bin Amr al-Qurashi, yang mana beliau merupakan perawi yang terlalu dhaif. Az-Zahabi menyatakan beliau merupakan salah seorang pemalsu hadis. Riwayat ini disokong oleh perawi bernama Muhammad bin Kathir, yang juga merupakan seorang perawi dhaif. Namun riwayat Muhammad bin Kathir dinilai sebagai hadis batil oleh Abu Hatim Ar-Razi. Al-Uqaili menyatakan hadis tidak terdapat dalam senarai hadis yang diriwayatkan daripada Ats-Tsauri. Ini perbahasan tentang sanad ya. Sanad ataupun the chain of narrator para perawi itu. Baik. Jadi Abu Qatadah Al-Harrani dan Mihran bin Abi Umar Ar-Razi juga meriwayatkan hadis ini pada Ats-Tsauri. Kedua-dua mereka juga dikritik oleh ulama. Oleh itu Imam Ahmad bin Hanbal mengingkari hadis ini dan berasa terkejut ketika mendengarnya. Secara umum, pandangan yang menyatakan riwayat ini dhaif lebih tepat daripada pandangan Imam Nawawi rahimahullah dan Al-Iraqi yang menyatakan ia adalah hadis hasan. Ini perbahasan sesama ulama level tinggi antara An-Nawawi, Al-Iraqi dengan Imam Ahmad bin Hanbal sendiri. Jadi tidak mengapa kita letakkan di tepi dulu, itu perbahasan para ulama. Secara umum lebih ramai ulama kata hadis ni dhaif lah, lemah.
Namun terdapat satu hadis daripada Jalal Zafir bin Sulaiman daripada Muhammad bin Uyainah, namun riwayat ini cacat ataupun ada illat. Terdapat satu lagi riwayat daripada Anas bin Malik, namun ia juga cacat kerana riwayat dan sanad terputus disebabkan Mujahid tidak pernah mendengar daripada Anas bin Malik. Ini menunjukkan hadis Anas ini dhaif ringan. Walaupun hadis ini dhaif, tetapi ia tetap boleh digunakan kerana ia dalam hadis adalah hadis dalam bab at-targhib wat-tarhib, iaitu berkenaan ancaman dan galakan, motivate dan demotivate. Tidak ada masalah lah. Faedah daripada hadis ini adalah Nabi SAW menyuruh manusia untuk zuhud. Zuhud bukan bermakna memakai pakaian buruk. Mari kerja, baju tak gosok. Kenapa ni zuhud? Bukan. Itu bagi fitnah pada Islam. Zuhud bukan begitu. Nah, kenapa ni tudung tak gosok langsung? Nah, zuhud, dia kata tidak begitu. Baik. Sebaliknya menggunakan dunia untuk akhirat, fully utilize apa yang ada atas muka bumi ini untuk kesenangan di akhirat. Sepatutnya begitulah setiap daripada kita bertindak. Oleh sebab itulah sahabat baginda SAW ada yang kaya sebagaimana Uthman ibn Affan. Hatta Rasulullah sendiri kaya. Tuan-tuan jumpa di mana kata Rasulullah miskin? Tak Rasulullah kaya. Mana fakta ni saya dapat? Zaman Rasulullah SAW, Rasulullah ramah lepas Rasulullah kematian Khadijah, kahwin dengan Aisyah dan pindah ke Mekah, pindah ke Madinah. Dan Rasulullah berkahwin dengan ramai lagi isteri, sampai 12 orang satu masa, ataupun 13 kali dengan Khadijah. Di samping isteri yang ramai itu, ramailah juga walaupun sebagian isteri sudah tua daripada Rasulullah, dan hanya ada 2 orang saja yang al-bikr, iaitu anak dara. Siapa dia? Aisyah radhiyallahu anha dengan Maryah al-Qibtiyah, hadiah daripada Muqawqis bin Mesir, yang merupakan mak kepada Ibrahim yang meninggal waktu kecil. Daripada mana pendapatan Rasulullah dapat? Hasil daripada ghanimah peperangan dengan Quraisy dan seumpamanya. Dalam Islam disebabkan Rasulullah pemimpin, Rasulullah dapat portion paling banyak. Adakah kerana Rasulullah ambil itu untuk kepentingan diri sendiri? Tidak, tuan-tuan. Bila portion banyak, kerana di atas batu jemala tanggungjawab Rasulullah, rumah di sekeliling Madinah ketika itu semuanya adalah di bawah naungan Rasulullah SAW, dan anak-anak yatim dan seumpamanya hasil daripada kahwin dengan janda yang ramai ini adalah di bawah tanggungjawab Rasulullah SAW. Khadijah habiskan harta untuk dakwah, dan ketika di Madinah bila boleh rampasan harta perang apa semua. Adakah Rasulullah membina istana ke apa semua? Tidak ada keperluan itu. Tapi segala pendapatan ataupun perolehan daripada hasil ghanimah, yang mana ghanimah ni hantar rampasan perang, digunakan untuk sustain keluarga besar baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi adakah Rasulullah miskin? Tidak, kaya. Tapi dia guna kaya tu untuk benda yang tertentu, bukan untuk benda yang menonjol secara fizikal. Itu bezanya. Tetapi ketika Muawiyah ibni Abi Sufyan yang mula-mula lawan Rasulullah keras, tapi masuk Islam ketika Fathul Makkah, setelah begitu lama dia ni orang hebat, penulis wahyu, political genius, anak kepada Abu Sufyan, pemimpin besar Makkah buat sekian lama. Dari sudut strategi politik apa semua, Abu Sufyan ni, Muawiyah ni memang istimewa ataupun bangsawan yang terlatih lah. Jadi ketika Islam sudah sampai ke Damsyik dan rampas Damsyik ataupun Damsyik daripada Rom, maka Muawiyah lah yang dilantik menjadi gubernur. Pada zaman siapa ni? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar ni nak lantik pegawai bukan main-main, tuan-tuan. Bahkan dia pernah pecah berapa ramai sekaligus gubernur-gubernur bawah pemerintahan dia, tapi Muawiyah dia tak pernah pecah. Ni kita boleh bincang panjang tentang Muawiyah ni, walaupun pelbagai persepsi sampai pada kita, tapi hakikatnya dia memerintah sebagai gubernur di Syam ataupun di Damsyik selama 20 tahun, dan dia menjadi khalifah selepas zaman Ali radhiyallahu anhu dan juga Hussein dibunuh itu selama 20 tahun juga, 40 tahun memerintah.
Jadi kalau tak bijak, tidak strategi, tidak luar biasa, tak boleh tuan-tuan. Setelah memerintah 23 tahun, sambung lagi 22 bulan. Ini luar biasa. Itu antara manusia-manusia istimewa tu. Maksudnya bukan calang-calang lah. Begitu. Itu Muawiyah. Ya. Jadi dalam kes ini zuhud yang dimaksudkan, saya nak cerita Muawiyah tadi macam mana. Ketika dia jadi khalifah, ketika dia jadi gubernur, sampai khabar kepada Umar, si Muawiyah ni suka bermewah-mewah. Dan itu tidak menjadi amalan sahabat. Ya? Tapi bila dah kerajaan-kerajaan besar jatuh, Rom jatuh, Farsi jatuh, maka kekayaan melimpah ruah di depan mata. Ya? Jadi Muawiyah duduk istana besar, berpakaian mewah, ada pengawal, macam raja-raja, gubernur. Kan? Jadi sampailah khabar itu kepada Umar bin Khattab. Umar pada masa tu, dalam riwayat-riwayat lain, kalau pergi lawak Palestin tu, bergili atas kuda dengan pembantu dia. Pergi satu kuda, tak ada delegasi ke kereta ramai, escort apa semua tak ada. Dan pakaian pun compang-camping lagi masa tu. Bukan compang-camping, maksudnya bertampal-tampal bahagian tertentu. Maksudnya sahabat ni mengekalkan sifat zuhud itu sesungguhnya lah. Tapi bila mari Muawiyah, maka sampailah berita pada Umar, Muawiyah ni tidak bersikap seperti mana yang kami tahu para sahabat Rasulullah bersikap. Jadi Umar melakukan lawatan ke Damsyik, rangka lawatan khalifah ke tanah jajahan ni. Maka dibuat sambutan yang besar-besaran lah. Khalifah datang ni. Tapi masa Umar datang, bila Muawiyah nak pergi salam, dia buat tak tahu. Dia berjalan laju. Macam yang berlaku di kaki ni lah. Berjalan laju. Dia buat tak tahu je. Sampaikan ada kisah yang menyebutkan Umar sengaja berjalan laju. Sebab masa tu Muawiyah ni dia dah berbadan gempal sehingga tercungak-cungak dia. Umar sengaja. Macam nak ajar lah. Dan ketika berlaku perbincangan, maka ditanyalah pada directly Umar tanya, aku dapat report, laporan kamu sekian. Apa alasan kamu? Apa jawapan kamu ni? Maka Muawiyah pun bagilah jawapan. Dia kata, Amirul Mukminin, saya ni duduk di perbatasan ataupun sempadan. Ni negara kita duduk ni adalah bekas negara Rom, jajahan Rom, Syam. Jadi saya duduk di batasan ataupun sempadan. Kalau saya berpakaian ataupun duduk dalam keadaan zuhud apa semua, pasti Rom akan pandang lekeh kepada empire ataupun Islam tu sendiri. Atas dasar itu saya terpaksa, lebih kurang begitulah mafhum dia ya. Maka dia nak justify yang dia duduk istana, berpakaian mewah, ada escort apa semua ni sebab apa? Sebab nak tunjuk pada musuh Islam, kami pun hebat juga, kamu jangan duk main-main dengan kami lah. Jadi Umar barangkali fikir betul benda tu. Alasan tu pun boleh terima. Jadi Umar pun tak boleh kata apa. Tak boleh kata apa, sehingga kan Umar tak pecat. Umar tidak pecat apa nama Muawiyah. Kalau benda tu tak betul, masa tu juga Umar akan pecat dia. Tapi tidak. Dalam konteks kesesuaian, dia berada di Damsyik, Syam, sempadannya musuh yang hari-hari dia kena hadapi adalah Rom. Maka dengan cara tunjuk kekuatan, kemewahan seorang raja dengan kekuatan tu adalah satu benda yang ada kepatutannya. Maka Umar pun tak boleh kata apa. Ini kata bijaknya Muawiyah ibni Abi Sufyan. Luar biasa. Allahu Rabbi ya Karim. Baik. Balik pada cerita kita ni sikit lagi. Oleh sebab itulah sahabat baginda yang kaya seperti Uthman bin Affan ramai ya. Bukan Uthman saja. Sahabat yang 4 tu pun salah seorang Abdurrahman bin Auf kaya. Sebab kaya ni, dan ada sahabat yang miskin. Ali bin Abi Talib miskin. Miskin arti kata cukup-cukup makan. Ya. Tapi ada sahabat yang sangat berjaya. Sebab tu bila kita nak faham konteks zaman Rasulullah ni, bukan semua orang duduk 24 jam duduk sekeliling Rasulullah bergerak follow, bukan begitu. Macam Abu Ya berjalan semua duduk follow belakang. Masing-masing ada kerja masing-masing. Cuma meeting point mereka bila? Subuh, Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak.
Kemudian buat kerja lah masing-masing. Buatlah urusan masing-masing. Yang bisnes-bisnesnya yang meniaga. Hatta Abu Bakar ataupun Umar ketika mula-mula naik jadi khalifah Amirul Mukminin, hari kedua tu dia pikul dah kain baju dia ni, barang-barang dagangan dia, berniaga dia, nak pergi ke pasar. Abu Bakar. Umar tengok, tanya, nak pergi mana? Kenapa? Nak pergi pasar lah berniaga. Saya ada anak bini ni nak. Tak boleh, khalifah nanti orang nak cari buat urusan apa semua. Bermulanya ada gaji pada Amirul Mukminin. Umar yang bagi ijtihad dan pandangan itu. Tak boleh, Amirul Mukminin kena duduk di pusat pentadbiran, dah jaga urusan, tak payah fikir dah nak cari pendapatan apa semua ni. Tu. Maka diadaptasilah sistem Farsi ketika itu bagi allowance ataupun gaji khas kepada khalifah dan membesar lagi kepada tentera-tentera dan seumpamanya. Sebelum tu mana ada bagi ghanimah begitu, ya. Tu. Baik, baginda menyebutkan kepada Amr bin Al-As, alangkah baiknya harta yang baik dapat kepada orang yang baik. Begitulah. Kalau orang kaya itu orang yang baik, dia guna harta dia pada tempat yang betul. Ini dulu saya ulah berkaitan dengan derma, ya. Ada setengah masjid ni, bila mari orang buat muka sedih, dia kutip derma berpuluh-puluh ribu. Tengok-tengok kawan tu scammer. Banyak kena. Jadi bagi mereka yang duit banyak ni, nak derma 1,000, 2,000, 10,000, 1 juta, 2 juta, 3 juta, tak kira lah, untuk lari income tax ke, untuk buat apa ke, itu terserah. Tapi sepatutnya secara strategik kita juga kena menilai bila kita bagi itu apa kesan. Contoh dalam masalah tahfiz lah. Bila bagi pada tahfiz, betul ke tahfiz itu ada sebuah tahfiz yang melahirkan hufaz-hufaz? Sepatutnya bila kita bagi 1 juta, kalau tuan-tuan kaya esok lah, boleh jackpot. Tak boleh. Tak boleh. 1 juta bagi. Jadi dengan 1 juta saya bagi ni pada rumah ke yayasan ke apa nama tahfiz ni, dalam masa 2 tahun berapa orang hafiz yang boleh dikeluarkan? Kena ada satu jelas gitu. Ini tidak kita baik sangat kita bagi je tanpa tahu sebaliknya. Minta maaf lah, saya pesimis juga sebab duduk dengan depan mata juga. Tengok-tengok budak tu tak ramai pun. Yang lahir, yang keluar lulusan yang betul-betul hafaz Quran ni entah berapa lah. Tapi ustaz tukar kereta seumur. Ni kita pening sikit lah tengok. Itu kereta lain, ini kereta lain pula. Dia tak kereta tahfiz. Kereta sekolah dia lah. Tapi yang duk bawa kulu hilir dia lah. Tu kita kata masalah juga tu. Itu berlaku, ya. Bukan tak berlaku. Kaum banyak juta-juta. Tapi asrama ke tempat yang dia kutip derma tu, tak siap-siap 10 tahun dulu modal yang sama. Mari 10 tahun kemudian minta derma untuk baiki tanah tu juga. Kita kata teruk betul ni. Tu kita kena, maka kita sebagai pihak penderma, kalau masjid saya advise tempoh hari, kena kutip semua, jadi seorang ni kena adalah pergi investigate sikit. Ke mana sepatutnya kita bawa duit, ke tempat, bukan semua tahfiz, pusat pengajian yang benar-benar melahirkan dengan nilai kita bagi tu, boleh. Contohnya ni kami bagi 1 juta ni, berapa orang PhD yang boleh dikeluarkan. Biar ada nampak begitu. Mai bagi pahala kita dah boleh. Tapi kesan yang sepatutnya kalau benda tu bagi kepada yang lebih tepat, maka itu, ya. Baik. Samalah Palestin ke mana begitu begini, kena ada sedikit homework lah, cari yang betul-betul sampai dan betul-betul bermanfaat. Pahala kita dengan Allah bagi memang boleh lah, insya-Allah. Baik, zuhud di sini bukan bermaksud tinggalkan kekayaan secara keseluruhan, sebaliknya menggunakan kekayaan untuk Islam. Islam tidak memusuhi kekayaan, sebaliknya benci kepada salah guna kekayaan yang Allah Ta'ala berikan. Apabila diceritakan tentang Qarun, bukanlah hartanya yang menjadi masalah, sebaliknya sikap yang lupa kepada Tuhannya yang menjadi masalah. Bahkan riwayat yang mencela kekayaan, sebagai contoh kisah Abdul Rahman bin Auf masuk syurga secara merangkak, adalah tidak sahih. Dulu-dulu masyhur para penceramah menyatakan bahawa orang kaya ni, hati-hati orang kaya ni, dia kata. Abdul Rahman bin Auf ni sahabat Nabi 10 dijamin syurga, tapi dia lah masuk syurga paling dahsyat sekali. Merangkak-rangkak, belakang ada tabung nanti
Itu dia punya modus operandi. Jadi kita pun tak kena cara ni. Rupa-rupanya kisah tersebut adalah batil dan tidak sahih. Tapi ada riwayat yang sahih lain menyebutkan orang kaya ni harta dia banyak, maka kenalah banyak sikit. Ditanya daripada mana harta dapat dan di mana digunakan. Kenapa? Ada kes mereka yang dapat harta daripada tempat yang halal tapi guna pada perkara yang haram. Bekerja dapat gaji, guna tempat yang haram. Ada yang dapat daripada tempat yang haram, guna pada tempat yang halal. Saya dengar cerita, dan cerita ni betul. First hand, second hand. Mereka yang biasa menerima rasuah, dia nak membezakan antara duit yang halal dan yang tidak halal. Dia letak poket kiri duit rasuah, poket kanan duit gaji dia. Maka setiap kali nak makan, guna duit poket kanan. Nak buh minyak kereta, masuk poket kiri. Dia kira begitu. Dia ingat Allah tak tahu duit tu buah duit haram juga. Dia kira okey dah tu, bagi dah tu dua tu. Supaya tidak sumber itu cuba dibezakan. Tak kira tuan-tuan. Allah tu tak tahulah. Dan ia akan bersabit macam-macam mana pun. Baik, katanya lagi di sini, sikit lagi kita pergi. Maknanya jika diberikan zuhud tidak semestinya menjadi miskin, nampak tidak terurus dan sebagainya. Zuhud tentang kekemasan, penampilan baik, sebagainya. Baik, kita pergilah sikit dalam 5-6 minit tentang isu JISB, tuan-tuan. Saya bukan seronok. Isu ni dah 2013 tempoh hari. Dr. Aizam masuk ni, pakar rujuk akidah dulu di bahagian akidah, dah raise up benda ni, dah berita ni pun dah ada. Dia lanjutan daripada Arqam 94, Rufaqa, JISB, JISBH. Dari sudut akidah, memang kita yakin tidak ada perubahan. Walaupun ditangkap, dimasukkan dalam pusat tahanan akidah, kena dengar ceramah 300 jam ke, tak ada masalah. Jadi tempoh hari, pandangan peribadi saya lah, bila kalaulah pihak berkuasa agama juga yang tangkap mereka, mereka senyum saja. Mereka sudah immune. Masuklah 3,000 jam pun. Dalam kepala otak dia tu gambar buaya je tu. Tak ada isu dah. Dia kebar dah. Jadi bila tempoh hari, yang ambil tindakan adalah IGP, Ketua Polis Negara. Dan tangkapan-tangkapan yang dia buat adalah atas dasar salah laku jenayah, melanggar undang-undang sekian-sekian, daripada pemerasan, daripada pemerdagangan manusia, ubah wang laundry money, nanti tengoklah berapa banyak. Yang tu dia tak boleh lari. Kalau Jakim ke Jais tangkap, dia senyum je, tak ada apa lagi. Masuk duduk seminggu keluar. Duit ada lagi, tak kacau. Jadi itu game dia lah, ataupun dia punya strateginya begitu. Dan modus operandi mereka semenjak 10 tahun lepas, 2013 lagi. Mana-mana ustaz yang cuba membongkarkan, menulis di media sosial ataupun bercakap secara live apa semua, mereka kalau sampai pada mereka pun ramai, mereka akan tag ini sampai. Ada sahabat kita tu tengah live lagi, dia mari dah, ustaz, kata kami dah melakukan taubat secara istitabah, taubat secara terbuka. Jadi kenapa kata kami sesat lagi? Tunggu, kami akan hantar LOD, letter of demand. Dah surat lawyer lah, surat law. Jadi kita ni jenis ustaz-ustaz yang tak pernah masuk court ni, tuan-tuan, boleh surat lawyer pening. Sudah dah lah. Jadi tempoh hari, satu pasukan penyelidik telah buat penyelidikan 10 tahun ni dengan bukti yang cukup, bukti video, bukti bergambar, bukti apa semua, dan telah bentangkan kepada hampir semua majlis pejabat mufti sebenarnya. Nak jadi cerita, Perlis adalah yang terakhir. Cuma malam tu saya bersama Mufti Perlis terus bercakap melalui platform dia, pompang, tak sebut pun nama mereka. Mereka pun terasa hati. Makan umpan terasa hati, teruslah hantar LOD tanpa mereka sedar. Lawyer mereka pun tak cerdik juga. Kebanyakan daripada mereka tu lawyer ada, ramai lawyer. Sebab tu dia reti kalau bab hal ehwal agama Islam tak ada masalah.
Tangkaplah 20,000 kali pun tak ada masalah. Jangan kacau kita punya bisnes. Jadi apa yang berlaku bila Sahibus Samah mufti yang sebut, mereka nak buat benda yang sama. Ustaz-ustaz bilih boleh lah. Kawan tu mufti, dan mufti ni dia ada immunity bila dia bercakap hal ehwal agama Islam berkaitan dengan ancaman akidah apa semua. Ini dia terlepas pandang. Salah orang tuan-tuan, salah orang. Dia ingat bila ditunjuk itu dia hantar LOD setebal tu, kawan tu goyang. Tidak. Sebab dia ada authority. Dan nama tidak disebut. Mereka melatah. Cari pasal lah. Itu checkmate mereka lah. Lepas tu nak cover balik, buat apa dia? Press conference. Orang pun tanya, solat Jumaat di mana? Tak boleh jawab. Orang tanya solat Jumaat, ya. Lepas tu sidang apa nama media wanita-wanita JSB pula. Cerita lagi teruk lagi. Sebiji dengan Arkam dulu. Tu terbongkar habis lah. Dan apabila tangkapan dibuat berdasarkan undang-undang sivil, jelas saya secara peribadi saya sebut ini kultus jenayah terancang. Ini bukan jemaah Islam, ini bukan ekonomi Islam merapu-rapu tu, bukan tuan-tuan. Siapa yang masih ada rasa simpati ke apa semua, pergi letak anak kita khija, jangan bagi gaji. Kita lah pergi dalam tu, khija jangan bagi gaji. Tak apa, boleh isteri 3 orang. Itu kalau nak tu dapatlah. Ini perhambaan moden. Ini adalah satu pemerasan. Anak-anak itu tak ada kasih sayang, tak kenal mak ayah, tak kenal konsep keluarga. Besar di rumah anak yatim, sedangkan mak ayah ada tu. Mak ayah tak kenal anak. Ni mana pula ni? Dalam surat beranak tu bin Abdullah, tak ada bin pun. Sebab kahwin, mereka kahwin sendiri, tak daftar. Bila mengandung beranak, mereka pergi daftar hospital, mereka buat surat beranak bin Abdullah, ataupun tak ada bin. Macam anak tu anak haram. Ini berlaku. Bila tangkap, pergi ke Pulapo, boleh tangkap, diselamatkan anak-anak ni 400 lebih. Doktor kena cek DNA seorang-seorang nak tentukan nasab adik-beradik siapa ni. Ini apa benda ni? Inilah model ekonomi Islam. Kalau boleh mencarut tuan-tuan. Saya carut. Itu punya tak reti berfikirnya. Dahsyat ni. Siapa senang? Siapa yang senang? Yang besar-besar lah. Rumah besar, kereta besar, bini besar. Yang kat bawah ni macam hamba dilayan. Na'udzubillah min dzalik. Dan ini telah berjalan dari semenjak, ini lebih teruk pada Arqam dululah. Arqam dulu tidaklah Abu Ya Sya'ri sehingga ini. Ini manipulasi yang lebih teruk dan kesan yang lebih teruk. Jadi tuan-tuan boleh tengok nanti apabila kajian ataupun penyiasatan penuh dibuat, berapa banyak undang-undang yang mereka langgar. Boleh tengok. Daripada hal liwat, jenayah seksual, bawah umur, ni yang sosok KWSP, zakat atau habis, tengoklah nanti. Macam mana semua orang macam terpana, tak ada apa ni. Kita pergi ceramah akidah, dia tak ada masalah. Pada dia tak ada isu. Tapi bila benda ni sampai kepada, kita ucapkan tahniah pada Ketua Polis Negara lah. Secara strategiknya, bila mereka ambil tindakan dulu, bukan JAKIM, bukan JAIS, mereka memang tak boleh lari. Jenayah. Jenayah. Sebab kita kena faham, struktur undang-undang negara kita, undang-undang sivil lebih tinggi pada undang-undang hal ehwal agama Islam. Itu satu realiti yang mesti kita faham. Jadi kita tengoklah kesudahannya. Dan saya harap tuan-tuan tidaklah ada, bukan bermaksud tak sayang ni apa semua, tapi sistem ataupun cara mereka itu cukup dahsyat dan tidak boleh disokong. Tidak boleh ada sifat simpati apa semua pun, sebenarnya perlu dihapuskan sistem itu. Bukan orangnya perlu diselamatkan, sistem tu perlu dihapuskan. Tak boleh. Cuma siapa cita-cita nak kahwin banyak, tak bergaduh, duit tak habis banyak, boleh lah. Itulah cara dia. Dah, wallahu alam. Semoga dapat manfaat daripada perbincangan kita pada hari ini. Dan kita looking forward lah apa yang akan terjadi pada putusannya nanti dan seumpamanya. Wallahu ta'ala. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.